Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baiklah, kita dah sampai ke tajuk yang terakhir lah kira dalam tingkatan 2. Selepas tajuk yang ke-10 ni kita ada tajuk 11, 12 dan 13 yang mana kita dah cover pada sesi PDPR yang pertama dahulu, iaitu di mana cikgu memberikan 3 set handout sebelum kita bercuti dan kamu diminta untuk menyiapkan handout tersebutlah. Okey, untuk bab yang 11, ke-12 dan ke-13 kita akan bincangkan dengan lebih lanjut di sekolah nanti. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan tentang bab yang ke-10 iaitu gelombang bunyi. Tajuk ini adalah sangat ringkas. Ada 3 sahaja subtajuk yang perlu kita kuasai, iaitu yang pertama adalah ciri-ciri gelombang bunyi, yang kedua kenyaringan dan kelangsingan bunyi, serta yang ketiga adalah fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. 3 subtajuk ini adalah 3 subtajuk yang sangat mudah dalam bab yang ke-10 gelombang bunyi. Mungkin ada beberapa terma dan beberapa perkataan yang baru bagi kamu, yang mungkin kamu baru dengar dan mungkin kamu dah pernah dengar sebelum ni, yang sebenarnya sangat penting dalam menerangkan tentang tajuk yang ke-10 iaitu gelombang bunyi. Kita masuk dulu subtajuk yang pertama iaitu ciri-ciri gelombang bunyi. Dalam subtajuk ini kita akan kenal pasti apakah itu bunyi, bagaimanakah bunyi dihasilkan, adakah bunyi boleh dipindahkan, dan kita akan belajar tentang pantulan dan juga penyerapan bunyi. Ciri-ciri gelombang bunyi. Bunyi adalah satu bentuk tenaga. Di bab yang ke-7, cikgu kita dah belajar tentang, bab yang ke-8, kita dah belajar tentang bentuk-bentuk tenaga. Salah satu bentuk tenaga adalah tenaga bunyi. Jadi bunyi ni adalah sejenis bentuk tenaga. Dan macam mana bunyi dihasilkan adalah melalui getaran. Kita boleh kata semua objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Semua objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Sama ada bunyi tersebut kuat ataupun lemah, itu bergantung kepada getaran yang dihasilkan. Contoh objek yang menghasilkan bunyi adalah seperti alat muzik. Okey, contoh yang cikgu tunjuk dalam gambar ni, kita ada gitar yang mana bila kamu petik talinya, kamu petik tali tu, tali gitar akan bergetar. Apabila dia bergetar maka bunyi dihasilkan. Sama juga dengan drum ini, bila kamu ketuk pada permukaan drum ini akan bergetar dan getaran itulah yang menghasilkan bunyi. Contoh yang kedua adalah peti suara. Peti suara kita yang terletak di bahagian leher, sekiranya kamu sentuh peti suara kamu ketika kamu bercakap, kamu akan rasa getaran yang dihasilkan ketika kamu sedang bercakap. Okey. Jadi ini adalah ciri-ciri gelombang bunyi. Dia adalah salah satu bentuk tenaga dihasilkan oleh getaran. Jadi objek-objek yang bergetar tu dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Sama ada bunyi tu kuat ataupun perlahan bergantung kepada jenis objek dan juga kekuatan getaran yang dihasilkan. Baiklah, bunyi kita masuk tajuk yang kedua iaitu pemindahan bunyi. Bunyi boleh dipindahkan. Maksudnya dia boleh bergerak dari satu objek ke satu objek yang lain, tetapi syaratnya adalah memerlukan medium. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Di sini kita gunakan istilah merambat. Okey, bunyi dia tak berjalan ataupun berlari, tapi cara pemindahannya adalah kita kenali sebagai perambatan ataupun kita kata bunyi merambat ataupun dipindahkan. Jadi bunyi ni hanya boleh dipindahkan dengan kehadiran medium. Ada 3 medium yang kita dah sering tahu, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Tanpa salah satu medium, bunyi
tidak boleh dipindahkan. Contohnya dalam keadaan vacuum. Bunyi tidak boleh merambat melalui vacuum. Contoh yang paling mudah adalah sekiranya berlaku, dekat angkasa lepas tu sentiasa berlaku letupan. Bintang-bintang di langit tu sentiasa berlakunya letupan di angkasa lepas. Tetapi oleh kerana dari angkasa lepas ke bumi ada satu kawasan vacuum. Jadi bunyi dari angkasa lepas itu, bunyi letupan dari angkasa lepas tidak dapat dipindahkan ke bumi. Jadi kita tak dapat nak dengar segala letupan yang berlaku di angkasa lepas. Cara pemindahan bunyi pula adalah getaran dipindahkan dari satu zarah ke zarah bersebelahan dalam bentuk gelombang. Bunyi ni dipindahkan apabila getaran dipindahkan dari satu zarah ke zarah bersebelahan dalam bentuk gelombang. Jadi zarah ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pemindahan bunyi. Sekiranya tiada zarah, maka bunyi tidak boleh dipindahkan. Contoh keadaan yang tiada zarah adalah vacuum. Dalam keadaan vacuum, zarah-zarah tu tak ada. Jadi bila tak ada zarah, maka getaran tidak dapat dipindahkan, maka bunyi tidak dapat dipindahkan. Cara bentuk pemindahan itu adalah dalam bentuk gelombang. Seperti cikgu dah bagi tahu tadi, kita ada 3 medium pemindahan bunyi, iaitu dalam pepejal, cecair dan juga gas. Dalam pepejal, bunyi dipindahkan dengan cepat. Kenapa? Kerana zarah-zarah pepejal tersusun rapat. Getaran akan mudah dipindahkan. Seperti yang kita tahu, pepejal, zarah-zarahnya adalah tersusun rapat antara satu sama lain. Jadi bila dia dekat antara satu sama lain, jadi getaran ini senang untuk dipindahkan dari satu zarah ke zarah yang lain sebab zarah pepejal berdekatan. Dalam cecair pula, bunyi dipindahkan dengan perlahan. Contohnya kalau kita duduk dalam air, kita bercakap, orang tak dapat nak dengar ataupun bunyi daripada di kawasan luar atas daripada air, kita kurang jelas dengar sebab bunyi itu dipindahkan dengan perlahan. Kenapa? Sebab susunan zarah-zarah dalam cecair adalah kurang rapat. Dalam gas pula, pemindahan bunyi adalah sangat perlahan. Sebabnya susunan zarah adalah berjauhan antara satu sama lain. Jadi kat sini apa kesimpulan yang kita boleh dapat adalah susunan zarah adalah sangat penting dalam pemindahan bunyi. Semakin dekat ataupun semakin rapat susunan zarah-zarah tersebut, maka pemindahan bunyi akan berlaku dengan lebih cepat. Pemindahan bunyi ni maksudnya kelas, kalau di bahagian hujung ni ada sumber bunyi, maka orang yang dekat bahagian hujung sebelah lagi akan dengar bunyi tersebut. Kalau dalam pepejal, cepat orang dari sebelah sini untuk hantar bunyi ke sebelah sana dalam keadaan yang pantas. Tapi kalau dalam gas, orang sebelah sini bercakap, orang yang sebelah sana tu akan dengar tapi sangat perlahan sebabnya pemindahan bunyi tu berlaku dengan sangat perlahan. Lambatlah ditransfer. Berbeza dengan pepejal dan juga cecair. Jadi kesimpulannya, pemindahan bunyi ni boleh dipindahkan tetapi memerlukan medium, iaitu pepejal, cecair dan gas. Tanpa salah satu medium, maka bunyi tidak boleh dipindahkan. Dan kelajuan pemindahan bunyi bergantung kepada susunan zarah. Semakin rapat susunan zarah, maka semakin cepat bunyi dipindahkan. Semakin jauh susunan zarah, maka semakin perlahan bunyi dipindahkan. Seterusnya kita lihat kepada pantulan dan penyerapan bunyi.
Okey, ini cukup mudah. Kita tahu bahawa bunyi boleh dipantulkan dan diserap. Okey, dipantulkan bermaksud kalau dia pergi, dia akan balik semula bunyi tersebut. Okey, bunyi boleh dipantulkan dan diserap. Diserap bermaksud bunyi yang dihantar akan menyerap masuk dalam satu kawasan. Okey, contohnya macam dinding yang lembut, okey, akan menyerap bunyilah. Apabila terkena pada permukaan suatu objek, sebagai contoh, permukaan keras dan licin memantulkan bunyi dengan baik. Contohnya kalau dalam rumah kita, permukaan dinding rumah kita adalah keras dan agak licin. Jadi bila kita bercakap, bunyi yang terkena pada dinding akan dipantulkan semula. Dan itulah yang menyebabkan gema dihasilkan ataupun echo dalam bahasa Inggeris. Manakala permukaan yang lembut dan kasar pula akan menyerap haba dengan baik. Contoh permukaan lembut dan kasar ni adalah seperti langsir, sofa, kapet, semua tu berfungsi untuk menyerap sebagai penyerap bunyi yang baik. Sebab itulah kalau kita masuk dalam satu rumah yang kosong, kita masih boleh mendengar gema apabila kita bercakap. Tapi bila kita dah masukkan sofa, dah letak langsir, dah ada perabot, kita dah tak lagi dengar gema tersebut. Kenapa? Sebab semua bunyi itu diserap. Tak adalah 100%, tetapi hampir keseluruhannya diserap oleh permukaan yang lembut tadi. Okey? Contoh lain juga, kalau kita menjerit, sambil kamu menjerit tu, kamu tutup mulut kamu dengan bantal. Kita tak akan dengar bunyi yang kamu jeritan kamu tadi tu, sebabnya semua bunyi tu akan diserap masuk ke dalam bantal tadi. Sebab bantal itu adalah permukaan yang sangat lembut. Jadi bila permukaan tu lembut, maka dia adalah penyerap bunyi yang sangat baik. Jadi apa aplikasi penyerapan bunyi yang baik ni adalah contohnya di panggung wayang. Di panggung wayang kalau kita perasan, di bahagian lantainya ada kapet, di sekeliling dindingnya diletakkan dengan permukaan-permukaan yang lembut. Kenapa? Untuk menyerap bunyi-bunyi supaya bunyi-bunyi yang keluar daripada filem yang kita lihat tu tidak bergema. Apabila berlakunya gema, maka berlakulah interference dan juga sebagainya menyebabkan pertindihan bunyi berlaku. Maka ada bunyi perlahan, ada bunyi yang terlalu kuat, ada juga tak dengar bunyi. Maka kita perlukan satu kawasan yang dapat menyerap bunyi untuk mengelakkan gema berlaku. Jadi, kedua-dua jenis permukaan ini kamu mesti ingat. Kalau permukaan keras dan licin, dia akan memantulkan bunyi dengan baik. Manakala permukaan yang lembut dan kasar menyerap bunyi dengan baik. Kita pergi yang tajuk yang kedua, 10.2, iaitu kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Dalam subtajuk ini, kita akan pelajari dua perkara sahaja, iaitu penghasilan bunyi yang langsing dan bunyi yang nyaring serta kesan Doppler. Mungkin kamu akan keliru dengan kenyaringan dan juga kelangsingan. Jadi sila pastikan kamu tumpukan perhatian dan catatkan apakah perbezaan antara kedua-dua terma ini, iaitu kenyaringan dan kelangsingan. Kenyaringan ialah kekuatan atau kenyaringan bunyi. Macam mana kita nak hasilkan? Dia hasilkan bergantung pada amplitud gelombang bunyi. Kena ingat ni, kekuatan atau kenyaringan bunyi dihasilkan bergantung kepada amplitud gelombang bunyi. Amplitud tu apa pula? Amplitud tu sesaran tertinggi ataupun kekuatan bunyi tersebut. Sama ada kamu nak, kalau contohnya kita main piano, okey, kalau kamu tekan key piano tu dengan kuat, kamu akan menghasilkan bunyi yang mempunyai amplitud yang tinggi. Tapi kalau kamu tekan piano tu dengan perlahan,
maka kamu akan hasilkan amplitude yang rendah lah. Sama juga macam kamu main gendang. Kalau kamu ketuk gendang tu dengan perlahan, maka amplitude gendang bunyi yang dihasilkan adalah rendah. Jadi bunyi yang dihasilkan adalah kurang nyaring. Tetapi kalau kamu ketuk gendang tu dengan kuat-kuat, maka amplitude gelombang bunyi akan meningkat. Ini menyebabkan bunyi menjadi nyaring ataupun menjadi kuat. Kelangsingan pula bergantung pada frekuensi gelombang bunyi. Okey, bergantung pada frekuensi gelombang bunyi. Frekuensi diukur dalam unit hertz. Apa pula frekuensi ni? Frekuensi ialah bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Cikgu akan tunjukkan graf. Okey, kita nak tengok beza kenyaringan dan juga kelangsingan. Cuma yang kamu kena ingat, kalau kita nak hasilkan bunyi yang nyaring atau yang kuat, kita mesti tinggikan amplitude. Kalau kita nak bunyi yang langsing, kita mesti tinggikan frekuensi gelombang bunyi. Okey, ini adalah graf yang menunjukkan gelombang bunyi yang terhasil. Baik, apakah itu amplitude? Amplitude ni adalah sesaran. Kamu lihat, amplitude ni adalah jarak daripada paksi X ni ke puncak. Yang atas ni kita panggil sebagai puncak kelas. Yang bawah ni kita panggil sebagai lembangan. Jadi amplitude tu adalah jarak dari paksi X dari sifar ni ke puncak, ke atas. Okey? Dan juga ataupun sama ada dia ke atas, ke puncak ataupun dia ke lembangan. Untuk frekuensi pula adalah bilangan ayunan ataupun bilangan gelombang lengkap dalam satu saat. Okey, ini adalah satu saat. Jadi kita lihat ada berapa gelombang yang lengkap. Ada satu gelombang, ada dua gelombang, okey, dan ada setengah lagi. Jadi dalam satu saat berdasarkan graf ini ada 2.5 ataupun 2,5 gelombang. Okey, cikgu ulang sekali lagi Satu gelombang, dua gelombang lengkap dan ada setengah gelombang. Jadi frekuensinya adalah 2,5 ataupun 2.5 iaitu bilangan gelombang lengkap dalam satu saat. Untuk amplitude pula adalah jarak dari paksi X ke puncak. Jadi semakin tinggi amplitude ini kelas, maka bunyi yang dihasilkan adalah semakin nyaring ataupun semakin kuat. Kalau frekuensi pula, semakin banyak bilangan ayunan lengkap ni menunjukkan frekuensi semakin tinggi, maka bunyi yang langsing akan dihasilkan. Okey, macam mana kita nak bezakan langsing dan nyaring tu? Baik, ini adalah input kita. Maksudnya, ini adalah bunyi yang biasalah, bunyi yang ditetapkan. Okey, ni graf kita yang awal. Kemudian, kita tingkatkan kuasa output. Okey, bila kita tingkatkan kuasa output ni, kamu boleh lihat amplitude-nya meningkat. Okey, macam mana cikgu tahu amplitude dia meningkat? Tengok dekat sini, amplitude pada asalnya adalah satu kotak sahaja. Tetapi selepas kita tingkatkan kuasa output, frekuensinya menjadi dua kotak. Dekat sini kita lihat ada satu, ada dua kotak. Bila kita tingkatkan frekuensi pula, kamu lihat amplitude-nya masih sama iaitu satu kotak. Tetapi bilangan ayunan lengkap ataupun bilangan gelombang yang lengkap ni sudah meningkat. Kalau yang ini ada satu setengah sahaja. Yang ini kita ada 1, 2, 3 setengah. Jadi dah meningkat. Jadi bila kita tingkatkan frekuensi, maka bunyi yang langsing akan dihasilkan. Kalau kita tingkatkan kuasa output, kita akan tingkatkan amplitude, maka bunyi yang nyaring dihasilkan. Jadi ingat, nyaring bergantung kepada amplitude.
Amplitude yang mana? Ketinggian daripada faksi X. Okey. Lihat sebelum dan juga selepas. Sebelum, kita dah lihat kat sini ada satu kotak sahaja ketinggian amplitude dia. Tapi selepas kita tingkatkan kuasa output, amplitude dia meningkat lagi satu kotak, dah jadi 2 kotak. Bila dah meningkat amplitude ni, maka kita boleh menghasilkan bunyi yang nyaring. Kemudian kita tingkatkan frekuensi. Kita dapat lihat gelombang ni menjadi semakin kerap. Dan kita bila frekuensi ni ditingkatkanlah, maka kita boleh menghasilkan bunyi yang langsing. Okey, cikgu harap kamu boleh bezakan gelombang ataupun graf yang sebelum dan juga selepas. Lihat apa perbezaannya. Kalau kita tingkatkan output, dia punya graf tu semakin besar lah. Kita kata semakin meninggi daripada yang asal. Kalau kita tingkatkan frekuensi, bilangan gelombang dia tu semakin meningkat, semakin banyak berbeza dengan yang sebelum. Okey, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Cara kunci piano ditekan. Maksudnya kita punya kunci piano tu kita tekan. Kalau kita nak main piano kan kita tekan kan. Kalau kita tekan dengan kuat, kita akan hasilkan bunyi yang kuat. Maka amplitude dia adalah sangat tinggi. Tengok dia punya graf tu besar dan meninggi. Tapi bila kita tekan kunci piano tu dengan perlahan, kita akan hasilkan bunyi yang lemah. Maka kita dapat lihat dekat graf ini, amplitudenya adalah sangat rendah. Okey, kita boleh kata kekuatan bunyi ni adalah seperti kita cakap perlahan dengan kita cakap kuat. Bila kita cakap kuat, kita akan hasilkan bunyi yang kuat dan amplitud suara kita tu tinggilah. Okey. Untuk kelangsingan pula, kelangsingan kita tak lihat kepada amplitud tapi kita lihat kepada frekuensi. Bunyi lembu, kelangsingannya adalah sangat rendah. Kita lihat dia punya graf tu ada satu graf sahaja yang lengkap. Satu gelombang sahaja yang lengkap. Tetapi kalau bunyi tikus, kelangsingannya adalah sangat tinggi. Jadi kita dapati grafnya semakin rapat makin banyak bilangan gelombang lengkap. Okey, cikgu harap kamu boleh beza kalau kelangsingan bunyi rendah dengan kelangsingan bunyi yang tinggi. Kat sini tengok dia punya gelombang ni menjadi semakin rapat. Di sini ada satu sahaja. Tapi untuk kelangsingan bunyi yang tinggi, kita ada 1, kita ada 2 dan kita ada 3 gelombang kat sini. Jadi ini menunjukkan frekuensi dia meningkat dan kelangsingan bunyi itu tinggi. Okey, kita lihat contoh ini. Kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 graf yang berbeza yang menunjukkan amplitude dan juga frekuensi kelas. Baik, antara kelima gelombang yang ditunjukkan, ini gelombang lah, kita panggil dia macam gelombang air. Okey, berdasarkan kelima gelombang ini, kita dapati yang gelombang ini mempunyai amplitude yang paling tinggi. Okey, tengok dia paling tinggi kan antara satu yang lain. Dan kita dapat lihat gelombang dia ni rapat antara satu sama lain, menunjukkan dia mempunyai frekuensi yang paling tinggi, maka bunyi yang dihasilkan adalah paling langsing. Bunyi yang langsing ni kelas maksudnya macam dia punya nada pitching. Kalau kita nyanyi tu kan kamu lihat dia ada high pitch dengan low pitch kan, pitching. So nada dia tu. So kalau yang tinggi maksudnya bunyi yang langsing. Bukan menjerit tapi kita punya frekuensi suara yang kita hasilkan itu akan menghasilkan bunyi yang langsing dan juga ataupun bunyi yang kurang langsing. Okey, yang kedua kita lihat kat sini. Seterusnya kita akan lihat tentang kesan Doppler. Kesan Doppler ni mudah saja, iaitu perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati atau kedua-duanya.
Sebagai contoh kita lihat kat sini ada ambulans. Bila ambulans ni lalu dekat kita, kita akan bunyi siren. Okey, kat sini dia kata pergerakan relatif sumber bunyi. Sumber bunyi kita adalah ambulans ini dan ambulans ni bergerak. Itu bermaksud pergerakan relatif sumber bunyi. Pemerhati pula adalah orang yang pakai baju hijau ni. Sama ada ambulans ni bergerak ataupun pemerhati ni bergerak ataupun kedua-duanya bergerak, maka akan menghasilkan kesan Doppler, iaitu frekuensi akan berubah. Sebagai contoh kita lihat kat sini, bila siren ini mendekati pemerhati, orang ni dia duduk kat tepi jalan, frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati meningkat apabila ambulans mendekati pemerhati pegun. Bermaksud bila ambulans ni dah dekat dengan yang baju hijau ni, kita tengok kat sini frekuensinya semakin meningkat. Tapi bila ambulans ni dah jauh daripada yang pakai baju hijau ni, frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati berkurang apabila ambulans melepasi pemerhati pegun. Okey, kesan Doppler ni dia nak bagi tahu bila bunyi tu semakin jauh daripada pendengar, maka frekuensinya akan berkurangan. Itu je dia nak bagi tahu. Okey, kesan Doppler dia nak bagi tahu bila sumber bunyi tu dekat dengan kita, maka frekuensi bunyi akan tinggi. Tapi bila sumber bunyi tu jauh daripada kita, frekuensi bunyi akan berkurang. Jadi bila dia adanya bertambah dan berkurang, itu kita panggil sebagai perubahan frekuensi. Sebab ambulans ni dia tak pegun kan. Maksud cikgu kalau dia jalan dekat jalan raya tu, dia akan sentiasa bergerak. Jadi sepanjang dia bergerak ini, akan berlakunya perubahan jarak antara ambulans dengan pemerhati ataupun orang yang pakai baju hijau ni. Jadi bila dia bergerak, maka berlakulah perubahan frekuensi. Itulah kesan Doppler. Kita masuk tajuk yang ketiga, iaitu fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Okay, dalam subtajuk ni kita akan belajar 3 poin utama, iaitu fenomena pantulan gelombang bunyi, aplikasi pantulan gelombang bunyi dan juga had pendengaran. Okey, yang pertama adalah fenomena pantulan gelombang bunyi yang kita kenali sebagai gema ataupun echo dalam bahasa Inggeris. Gema ni selalu je kita dapat dengarkan. Okey, terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan yang keras. Okey. Bunyi yang dipantulkan ini menyerupai bunyi asal, tetapi mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga pendengar. Gema boleh didengar di kawasan seperti dewan tertutup, bilik kosong, gua, terowong dan juga gaung. Gema ni macam kalau kita pergi tempat tepi bukit, lepas tu kita menjerit, nanti beberapa saat kemudian jeritan itu kita boleh dengar semula sebab bila kita menjerit, bunyi tu akan bergerak. Kemudian apabila dia terkena pada permukaan yang keras, bunyi tu akan dipantulkan semula. Okey, sebagai contoh kita lihat dekat sini, pakcik yang baju hijau ni kan dia menjerit. Bila dia menjerit, yang warna hijau ni adalah bunyi asal. Okey, ini gelombang bunyi asal. Bila sampai di permukaan keras, bunyi ini akan menghasilkan gema yang dot-dot warna merah ini kita panggil sebagai gema. Maksudnya dia pergi, bunyi itu akan merambat sampai di permukaan keras dan akan balik semula ke pakcik ni lah. So pakcik ni boleh dengar semula apa yang dia jerit tadi tu. Okay, contoh lain kita lihat kat sini, ada orang ni kan dia jerit hello ke dalam kawasan gaung macam ni kan. Okay, bila sampai di permukaan bawah ini, kita lihat perkataan hello tu dipantulkan semula naik ke atas. Okay, maksudnya dia ni boleh dengar lah apa yang dia jerit sebab bila bunyi tu merambat ke bawah,
dan dipantulkan semula, maka kita boleh dengar semula bunyi tersebut. Sonogram. Okey, ini pula adalah tentang aplikasi gelombang bunyi. Baik, apa beza dengan yang tadi? Yang tadi tu fenomena. Bermaksud kita tak buat benda tu. Dia berlaku secara semula jadi. Tapi kenapa benda tu berlaku? Disebabkan oleh pantulan bunyi. Ini pula adalah aplikasi ataupun kegunaan. Apa yang kita boleh dapat faedah daripada pantulan gelombang bunyi ni, iaitu kita hasilkan sonogram. Okey, lihat video yang ni, dia menerangkan tentang sonogram yang menggunakan ultra bunyi. Okey. Pemeriksaan ultrabunyi ialah prosedur yang menggunakan bunyi berfrekuensi tinggi untuk mengimbas abdomen dan pelvis wanita yang hamil, menghasilkan gambar atau sonogram bayi dan plasenta. Dalam pemeriksaan ultrabunyi, alat yang disebut sebagai transducer menghantar gelombang bunyi dan menerima gelombang bergema. Apabila transducer diletakkan pada kulit, gelombang bunyi berfrekuensi tinggi akan masuk ke dalam badan. Oleh kerana gelombang bunyi terpantul pada organ-organ dalaman, cecair dan tisu badan, mikrofon sensitif di dalam transducer dapat merekod perubahan kecil terhadap kelangsingan dan arah bunyi itu. Gelombang bunyi yang diterima diukur dengan serta-merta dan dipaparkan pada skrin monitor sebagai imej. Okey, jadi kita lihat tadi sonogram ni adalah diterangkan tentang macam mana bayi yang dalam uterus ibu kita nak lihat macam mana keadaan fetus ataupun bayi di dalam kandungan ibu dengan kita gunakan ultrasound. Kalau macam ibu-ibu kita tu yang macam sedang mengandung, kalau dia kata nak pergi scan baby, maksudnya dia nak menggunakan mesin ultra bunyi. Okey, yang mana inilah imej yang dihasilkan. Macam mana imej ni dihasilkan adalah menggunakan konsep pantulan bunyi. Jadi transducer ni akan hasilkan bunyi. Tapi bunyi ni kelas, dia tak kuat, dia tak membahayakan bayi ini. Jadi bila bunyi dihantar, dia akan terkena kepada bayi tersebut, kepada fetus ini. So bila terkena, nanti fetus ni akan memantulkan semula bunyi tersebut. Okey, kamu lihat tadi bunyi tu datang daripada transducer, sekarang bunyi tu datang daripada baby. Bukan baby ni menangis ke tak, bukan. Bunyi yang dihantar melalui transducer ni berambat ke dalam uterus ibu dan terkena pada fetus ataupun baby ni. Bila terkena pada satu permukaan, bunyi itu akan dipantulkan semula. Bila dipantulkan semula, akan masuk balik ke dalam transducer. Bila dah masuk ke dalam transducer, maka dia akan hasilkan imej. So, ini adalah imej yang kita perhatikan. Jadi ultrasound ni kelas bukan sahaja kita guna untuk melihat keadaan fetus di dalam rahim ibu, tetapi kita guna juga untuk melihat organ-organ dalaman seperti jantung, buah pinggang dan juga bahagian abdomen. Okey, sebab ultra bunyi ni dia menggunakan konsep pantulan bunyi, dia tidak berbahaya seperti X-ray. X-ray kamu tak boleh X-ray setiap hari sebab X-ray tu dia menggunakan sinar elektromagnet
iaitu sinar X yang boleh memberi kesan kepada sel-sel di dalam badan kita. Tapi kalau kita gunakan ultra bunyi ataupun gelombang bunyi ni, dia tidak memberi kesan yang berbahaya kepada kita. Nak scan 10 kali pun dalam sehari pun boleh, tak ada masalah. Dia tak menyebabkan apa-apa kesan kepada baby ni. Tak adalah baby ni pekak ke apa ke, tak. Dia sebab dia gunakan gelombang bunyi yang tidak boleh didengar oleh manusia sebab gelombang bunyi tu terlalu tinggi julat dia. Okey. Seterusnya adalah kita guna juga, selain daripada kita guna dalam ultra bunyi untuk cek baby dalam uterus ibu, kita guna juga aplikasi sonar, okey, untuk mengesan kedudukan ikan ataupun objek-objek di dalam air. Okey, kita tengok video ini. Okey, baik. Dia akan terangkan tentang sonar. Okey, cikgu akan terangkan kepada kamu. Okey, kita lihat ini adalah kapal Okey, sekejap. Okey, so kita ada kapal. Kapal ni dia akan menghasilkan bunyi. Okey, pada satu tempat, okey, kamu lihat kat sini, dia akan ada satu point, okey, satu pemancar yang akan memancarkan gelombang bunyi sampai ke bawah. So, bila dah sampai ke permukaan dasar laut, bunyi ni akan dipantulkan semula. Dan bila dipantulkan semula, ada satu lagi pengesan di sini yang akan mengesan bunyi yang dipantulkan. Jadi kenapa dia nak tahu, kenapa dia perlu hantar gelombang bunyi ni ke bawah dan ambil semula ataupun tangkap semula gelombang tersebut? Supaya dia boleh gunakan kaedah ini untuk mengetahui ataupun menganggar jarak kedalaman air laut ini. Okay, kedalaman laut ni dia boleh gunakan, dia boleh sukat dengan menggunakan kaedah sonar. Bukanlah letak pembaris panjang-panjang sampai ke bawah. Tak, tapi dia gunakan pantulan gelombang bunyi. So, ada satu pemancar yang akan pancarkan gelombang bunyi. Bila dah sampai ke bawah, dia akan pantulkan. Sampai ke permukaan keras, bunyi ni akan dipantulkan semula. So, macam mana dia tahu jarak dia berapa? Dia akan kira, dia akan catat, dia akan hitung berapa lama masa yang diambil untuk gelombang bunyi ini bergerak ke bawah dan dikesan semula. Okey? Selain daripada tu, kaedah sonar ni juga digunakan untuk mengesan objek di bawah air. Okey, kamu lihat. Bila kapal selam ni lalu je dekat bawah kapal ni, maka gelombang bunyi ni bila terkena kepada kapal selam akan dipantulkan. Akan dipantulkan dan dikesan oleh pengesan sonar ini, kelas. Okey, lihat adanya gelombang bunyi. Okey. So, kegunaan gelombang bunyi ni adalah sangat-sangat penting. Selain daripada kita nak tahu kedalaman air, kita boleh juga gunakan sonar ini untuk mengesan kedudukan objek. Sebagai contoh, macam orang yang kerja cari yang cari artifak ataupun macam tinggalan-tinggalan sejarah, bot-bot yang dah karam, kapal-kapal yang dah karam zaman-zaman dulu tu kan. Dia nak tahu macam mana dia tahu tempat kedudukan kapal tersebut. Takkanlah dia secara random, secara rawak dekat tengah-tengah laut tu, saya rasa dekat hujung sana ada kapal yang karam. Lepas tu dia pergi sana, dia pun menyelam, tengok ada ke tak. Tak, dia tak macam tu. Dia akan gunakan kaedah sonar ini untuk mengesan, gunakan pantulan bunyi. Okey, kamu lihat kat sini kamu lihat dengan jelas. Bila terkena kepada bahagian batu tu, maka dia akan mengesan. Gelombang bunyi tu akan dipantulkan. Okey, so video ni dia terangkan macam mana kita nak kira lah. Tapi untuk tingkatan 2 ni, kamu tak belajar lagi pengiraan. Kamu akan belajar dengan lebih lanjut masa dalam subjek fiziks lah, masa kamu di tingkatan 4. Cukup
Cukup kamu tahu sekarang bahawa pantulan gelombang bunyi digunakan untuk mengesan kedudukan ikan, mengesan kapal-kapal yang karam di tengah laut dan sebagainya. Okey? Sonogram. Okey, cikgu rasa kita dah habis aplikasi. Baik, kita pergi pula kepada had pendengaran. Baik, dalam tajuk had pendengaran ni, dia nak bagi tahu bahawa kita manusia boleh mendengar bunyi dari julat 20 Hz hingga 20,000 Hz sahaja. Kurang daripada 20 Hz ataupun lebih daripada 20,000 Hz, maka kita tak akan dengar bunyi tersebut. Kurang 20 Hz pun tak dengar, lebih 20,000 Hz pun tak dengar. Julat ini semakin berkurang apabila usia kita meningkat kerana telinga kita menjadi kurang sensitif terhadap frekuensi bunyi. Sebab itulah ada sesetengah orang tua, orang yang telah berusia kadang-kadang tak dengar, kamu kena cakap dengan lebih kuat. Okey, di sini ada cikgu kongsikan dalam buku teks kamu pun ada julat-julat pendengaran bagi beberapa haiwan. Kalau kita lihat kat sini anjing, kamu lihat julat frekuensinya adalah sangat tinggi. Manakala kelawar lah yang paling tinggi 110,000 dia boleh dengar. Dolphin pula 100,000. Jadi maka bila kelawar tu keluarkan bunyi, kadang-kadang kita tak dengar lah sebab kita tak dapat nak mendengar sehingga 110,000. Jadi apa fungsi julat pendengaran ini bagi haiwan? Haiwan-haiwan ni berkomunikasi antara satu sama lain. Dia bercakap, tak kisahlah bahasa apa dia bercakap, tapi bila dia menghasilkan bunyi, hanya mereka sahaja yang mendengar bunyi tersebut. Itulah cara mereka berkomunikasi, sama ada untuk memberitahu kedudukan dia kat mana ataupun nak memberi amaran kepada kawan-kawan dia kan, kat depan tu ada apa, semua tu adalah cara mereka berkomunikasi dan mempunyai julat pendengaran yang berbeza. Okey, ini pula adalah 3 alat untuk mengatasi had pendengaran manusia. Oleh kerana kita ni manusia tak dapat mendengar bunyi yang sangat perlahan, maka kita ciptalah beberapa alat untuk membantu kita mendengar. Contohnya yang pertama, stetoskop. Kita ciptakan untuk membantu doktor mendengar denyutan jantung pesakit. Sebab bunyi dia perlahan kan, jadi kita gunakan stetoskop lah. Yang kedua, ini sentiasa digunakan di sekolah. Nak suruh suara kita lebih kuat, cikgu gunakan pembesar suara. Jadi suara tu boleh didengar dari jauh pun dah boleh dengar sebab kita kuatkanlah suara tersebut. Nah, manakala yang ketiga adalah alat bantu pendengaran. Yang ini adalah special untuk mereka yang mempunyai masalah pendengaran. Okey, mempunyai masalah pendengaran seperti orang yang berusia ataupun kanak-kanak yang mempunyai dilahirkan dengan masalah pendengaran. Jadi mereka menggunakan alat bantu pendengaran. Okey. Itu sahaja untuk bab yang ke-10. Jadi bab yang 10 ni sangat-sangatlah ringkas, yang mana kita boleh kita dah pelajari tentang ciri-ciri bunyi. So kamu kena ingatlah bunyi tu bunyi adalah satu bentuk tenaga. Yang kedua, bunyi boleh dipindahkan. Okey, bunyi boleh dipindahkan. Tapi mestilah mempunyai medium, sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Kalau dalam vacuum tak boleh dipindahkan. Okey, yang paling cepat dipindahkan adalah dalam pepejal. Kemudian kamu kena ingat bunyi ni boleh dipantulkan dan juga diserap. Dan kita telah belajar tentang fenomena-fenomena gelombang bunyi serta aplikasi gelombang bunyi. Okey, itu sahaja untuk sesi perkongsian bab yang ke-10. Cikgu nak kamu rujuk balik kepada grup kita untuk mendapatkan tugasan-tugasan untuk minggu ini.
Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas.